Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4. Saya Fatin Nur Amalin binti Azizi, nombor matris 03 DAT 18F1075. Nama saya Hameyin, nombor matris 03 DAT 18F1057. Nama saya Junishan, nombor matrik saya 03 DAT 18F1072. Nama saya Tan Yitong, nombor matrik saya 03 DAT 18F1084. Nama saya Ki Iwon, nombor matrik saya 03 DAT 18F1108. Tajuk kami ialah amalan semangat kejiranan penting dalam mengurangkan kadar jenayah setempat. Bincangkan konsep kejiranan yang sebenar. Objektif kajian: memahami tentang hubungan kejiranan dalam masyarakat sebagaimana yang dituntut dalam agama Islam. Kedua, memahami konsep kejiranan sendiri yang meliputi hikmah, tanggungjawab dan hak-hak serta permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan hubungan kejiranan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, memahami semua masyarakat khususnya sejauh mana tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat Islam dalam hidup kejiranan. Yang keempat, memahami prinsip-prinsip pergaulan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Kelima, memahami kepentingan semangat kejiranan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat serta melahirkan sebuah negara yang aman dan makmur. Pengenalan: semangat kejiranan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan. Dengan semangat kejiranan, masalah jenayah dapat dikurangkan. Jika semangat kejiranan dalam masyarakat kita kuat, masalah dapat dielakkan kerana inilah tanggungjawab antara jiran-jiran. Sikap pentingkan diri dan berprasangka buruk terhadap jiran seharusnya dihapuskan kerana sifat ini menghalang pembentukan budaya tersebut. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bersatu dalam usaha untuk memupuk semangat kejiranan di antara rakyat demi mencapai perpaduan kaum. Definisi kejiranan dari segi bahasa. Jiran berasal daripada bahasa Arab yang membawa pengertian orang yang tinggal bersebelahan atau tetangga. Dari segi Islam, jiran ialah orang yang berdekatan dengan rumah kita sama ada di kanan, kiri, di depan atau belakang maupun di tingkat atas ataupun bawah hingga 40 rumah dari setiap sudut. Peranan jiran dalam pengurangan kadar jenayah. Jiran akan membantu untuk melihat persekitaran rumah tetangga dan mengambil tindakan yang sewajarnya jika berlaku sesuatu yang meragukan semasa penghuni tiada di rumah. Mengunjungi antara sesama jiran pada waktu perayaan agar dapat mengenali antara satu sama lain seperti mengadakan rumah terbuka. Sikap tolong-menolong dapat dilahirkan di antara seseorang dengan meminta bantuan daripada jiran ketika berlaku kecemasan. Berbagai aktiviti kemasyarakatan seperti rukun tetangga, kenduri dan gotong royong perlu dijalankan supaya hubungan antara rakyat berbilang kaum dapat dieratkan. Hak-hak jiran yang perlu dipelihara. Hak kejiranan adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang mendatangkan sakit hati jiran dan melakukan kebajikan kepada mereka. Ada 3 hak golongan. Pertama, jiran dengan satu hak iaitu jiran yang musyrik. Dia hanya ada hak kejiranan. Kedua, jiran dengan 2 hak iaitu jiran yang beragama Islam. Dia ada hak kejiranan dan ada hak Islam. Ketiga, jiran dengan 3 hak iaitu jiran beragama Islam yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Dia ada hak kejiranan, hak Islam dan hak hubungan kekeluargaan. Contoh-contoh hak kejiranan adalah menziarahi jiran ketika sakit. Kedua, mengucapkan tahniah ketika mendapat sesuatu kebaikan. Ketiga, mengucapkan taziah ketika mendapat sesuatu keburukan. Keempat, tidak mengintai-intai ke dalam rumah. Kelima, tidak mencuri dengan perbualan dan menutup rahsia dan keaiban mereka. Keenam, mengambil berat terhadap keperluan ahli keluarga mereka jika ketiadaan ketua keluarga di rumah. Hak kejiranan orang Islam dan bukan Islam adalah sama seperti bersopan santun,
bertata susila dan bantu-membantu serta bekerja sama. Cadangan-cadangan mengekalkan hubungan baik dengan jiran. Pertama, konsep rukun tetangga. Kedua, amalan rumah terbuka. Ketiga, amalan bergotong royong. Keempat, aktiviti menziarahi jiran tetangga. Seterusnya adalah hikmah-hikmah menjaga adab kejiranan. Yang pertama, kehidupan akan tenang dan harmoni. Yang kedua, masyarakat hidup bersatu padu. Yang ketiga, mendapat keberkatan dan rahmat Allah. Yang keempat, negara akan maju dan menjadi tumpuan pelancong. Selain itu adalah punca-punca menyebabkan semangat kejiranan yang semakin luntur. Yang pertama, perubahan gaya hidup masyarakat sekarang yang terlalu sibuk mencari rezeki. Yang kedua, kemajuan dalam bidang teknologi atau media massa. Yang ketiga, arus pembangunan yang semakin pesat. Di samping itu adalah kesan-kesan tidak beradab kejiranan. Yang pertama, menjejaskan keamanan dan keharmonian hidup masyarakat. Yang kedua, sukar mendapat bantuan apabila ditimpa musibah. Yang ketiga, terasing dan terpinggir daripada masyarakat. Yang keempat, tidak mendapat ketenangan hidup. Adab berjiran tetangga menurut Imam Al-Ghazali. Hak-hak seorang Muslim terhadap jirannya. Pertama, hendaklah mendahulukan ucapan salam kepadanya setiap kali bertemu. Kedua, jangan terlalu banyak bertanya kepadanya tentang keadaannya sehari-hari. Ketiga, bersikap lemah lembut terhadap anak-anaknya, baik dalam percakapan atau lain-lain. Keempat, jangan menyempitkan jalan menuju ke rumahnya. Kesimpulannya adalah perpaduan antara kaum adalah kunci kemakmuran dan kesejahteraan negara kita. Tanpa perpaduan, negara akan berada dalam keadaan kucak-kacir dan masyarakat tidak lagi dapat hidup dalam aman damai. Jiran yang baik adalah jiran yang berjaya memupuk semangat toleransi, percaya mempercayai dan perkongsian bijak antara mereka. Ajaran Islam menuntut kita bercampur gaul dan bermesra dengan masyarakat. Berdasarkan besar peranan jiran ini, maka suka penulis cadangkan agar kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah dalam menjaga silaturahim dan adab-adab terhadap jiran tetangga. Dalam hal ini, Islam memberi penghargaan yang tinggi kepada jiran.